Sarjan Wirasaujana. Total ada 60 lebih. Nanti last aku akan review lah Wirasaujana ni the best, antara the best travel agency untuk umrah dengan haji. Ini Mutawif. Depan tu lagi 2 orang Mutawif juga. Alhamdulillah hari kedua ziarah dalam Madinah. Ni Mutawif kita. So Wirasaujana memang provide Mutawif muda-muda yang handsome. So, kalau nak mood umrah tu lebih mabrur, mainlah dengan Wirasaujana. Bujang-bujang. Yang bujang-bujang tu nak mencari teman sejati, insya-Allah boleh. Masjid Nabawi kita dilarang sama sekali untuk memakai pembesar suara. Kita dilarang untuk nak pakai mic dan sebagainya. Nanti lagi cepatlah kita kena halau dan bergerak. Okay, jadi kita nak elakkan perkara tersebut. Jadi baik para jemaah, kita nikmat yang besar adalah nikmat iman dan Islam. Asbab daripada nikmat tersebut hari ini kita dijemput untuk menjadi tetamu Allah dan penziarah kekasihnya baginda Nabi SAW. Jami'ul Kalim, Rasulullah tak cakap panjang-panjang, tak. Sehingga kan Rasulullah punya Jami'ul Kalim ni, sehingga sahabat tanya, ya kaza wa kaza ya Rasulullah, apa maksud ini dan ini? Betul. Sebab apa? Sebab tak semua sahabat faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Sebab tu Rasulullah dikenal dengan Jami'ul Kalim. Jadi Rasulullah jawab satu, fa'aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak selawat di kalangan kamu. Berada di sini, mereka bergaduh ataupun berbalah. Kata, sungguhnya kami kaum Ansar lebih layak dijadikan ketua. Orang di kalangan kaum Ansar layak dijadikan ketua. Ada sebab apa? Kami yang membantu Rasulullah SAW. Seandainya kami tidak menyambut kaum Muhajirin, seandainya kami tidak menyambut, kamu semua tidak ada tempat. Okay? Yang ada banyak burung dekat sana dan agak besar sedikit Masjid Al-Ghamamah ataupun Masjid Awan. Masjid Sayyidina Ali dan juga Masjid Sayyidina Abu Bakar ini ada orang mengatakan bahawa tapak asal rumah Sayyidina Abu Bakar, ataupun kami tidak menerima itu sebab para sahabat ini rapat dengan Rasulullah. Jadi kami yakin rumah baginda, rumah sahabat ini ada berdekatan dengan rumah baginda, dan kawasan inilah merupakan kawasan pejabat diorang masa zaman pemerintahan diorang lah. Sebab itu dia kedirikan masjid sebagai tanda peringatan. Okay? Dan dia ingatlah kalau kita mungkin tinggalkan kesan-kesan sejarah kan, tapi diorang akan bina masjid. Sama juga dengan Masjid Al-Ghamamah ataupun Masjid Awan. Pada satu zaman di mana Madinah ini dilanda satu kemarau yang panjang ataupun satu musim yang dah lama tak hujan. Jadi para sahabat minta dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, bersalahnya kita berdoa kepada Allah minta untuk turunkan hujan. Iaitu solat istisqa. Solat istisqa iaitu ataupun solat minta hujan. Kemudian Rasulullah dan para sahabat yang lain pun bertolak keluar ataupun berjalan jauh sikit, sebab di kawasan itu dulunya adalah satu kawasan yang lapang. Sebab itulah Rasulullah SAW dan para sahabat pilih dekat kawasan situ untuk berdoa kepada Allah Taala untuk solat istisqa, iaitu minta turunkan hujan. Tidak lama kemudian Allah kabulkan doa Nabi dan juga doa para sahabat, lalu turunlah hujan selebat-lebatnya atas sebab Nabi dan juga sahabat jadi solat istisqa. Sebabkan awan-awan mendung tadi itulah masjid itu dikenali sebagai Masjid Awan, ada sebab peristiwa doa solat istisqa. Yang berada di kawasan Madinah dan juga kota Mekah Al-Mukarramah
setiap tiang diorang ada bentuk bulan. Sama ada bulan itu bercantum ataupun tidak sahaja. Apakah perbezaan bercantum ataupun tidak? Seandainya bercantum, dikatakan Rasulullah SAW pernah solat dekat situ ataupun pernah berada di kawasan itu. Okay? Andainya tidak bercantum, Rasulullah tak pernah lalu ataupun tidak pernah solat. Tapi perkara ini hanya berada di Kota Madinah dan juga Mekah saja. Seandainya di kampung berjemaah ada tengok masjid bercantum, sudah. Tidaklah Rasulullah sampai. Itu tempat kita tidak dikira lah. Di kawasan ini sahaja. Tengok hujung tu, tiang-tiang tu bercantum. Sebab Rasulullah pernah sampai. Rasulullah pernah sampai ke Masjid Nabawi tak? Pernah sampai kan? Gambar seterusnya. Itu satu, dan insyaAllah pada jemaah lelaki nanti sebelum kita ke market, kita akan masuk di Babu Salam ni, atau satu buka 24 jam bagi mereka yang ingin menyampaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. 24 jam boleh buka. Jemaah ada keluar masuk keluar pun tak ada masalah dalam untuk beri salam. Cumanya saya nak ingatkan bahawa makam baginda Nabi Muhammad SAW bukanlah pagar satu Nabi Muhammad, pagar dua Sayyidina Abu Bakar, pagar tiga Sayyidina Umar. Tidak. Pagar satu dan pagar tiga tidak ada apa-apa. Pagar tengah-tengah itu sahajalah yang mempunyai jasad para sahabat dan juga Nabi. Kita bergerak ke kiri sikit. Masuk je pintu Babu Salam satu, straight dan nak sampai hujung. Pagar satu, pagar dua dan pagar tiga. Macam mana kita nak kenal mana satu terdapatnya jasad Nabi, mana satu terdapatnya jasad Abu Bakar dan mana satu terdapatnya jasad Sayyidina Umar? Kita tengok pada sini. Kan ada raswat, macam tulis ke atas ni Muhammad Rasulullah. Hina assalamu ala Rasulullah SAW. Di sini salam kepada Rasulullah SAW. Di sini Abu Bakar. Dan di sini Umar Al-Khattab. Kalau tengok dekat video TikTok ke apa nanti orang masuk bagi salam kat sini, Assalamualaikum Rasulullah, Assalamualaikum Abu Bakar, Assalamualaikum Umar, salam. Semuanya akan berada di tengah. Sebab jasad Nabi berada tak macam tu. Satu, dua, tiga. Nabi, Abu Bakar, Umar. Okey. Dan pada hari semalam saya yakin semua berjemaah kebanyakannya dah masuk dalam raudhah, betul? Ada doakan untuk saya tak? Alhamdulillah. Terima kasih. Patutlah kita bersama Rasulullah. Dan ini sebelah di makam Rasulullah, iaitu raudhah, taman-taman syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan mimbarnya baginda Nabi Muhammad SAW, tempat memberi khutbah. Dan ini adalah mihrab, tempat baginda menjadi imam. Dan di sebelah sini barulah raudhah. Pada asalnya mimbar yang Nabi gunakan adalah di kawasan sini. Dan di dalam raudhah terdapat banyak-banyak tiang, iaitu sebanyak 7 tiang, termasuklah tiang ajar, tiang penjaga, tiang taubat, tiang katil dan juga tiang-tiang lain lah. Sebut sedikit tentang tiang wangi. Salah satunya tiang wangi. Kenapa dipanggil tiang wangi? Pada asalnya pada zaman baginda Muhammad SAW tidak ada tiang macam ni, tapi dia merupakan satu pohon tamar, pokok kurma, dia punya dahan tu. Baginda Rasulullah SAW sebelum mendapat mimbar yang baru, baginda suka bersandar dekat pokok tadi, pohon tamar tadi, bagi khutbah dekat situ, bercakap dekat situ. Dan para jemaah kena faham bahawa khutbah baginda Muhammad tidak sama dengan khutbah kita. Yang ni kita khutbah seminggu sekali, iaitu khutbah Jumaat. Khutbah yang biasa Nabi buat ni, biasa Nabi sampaikan ini adalah satu nasihat. Dan nak bagi nasihat dengan cara khutbah, nak bagi satu peringatan dengan cara khutbah. Dan ketika Rasulullah SAW dah lama dah gunakan pohon tamar ni, kaum-kaum wanita dia minta untuk baginda naik ke mihrab yang baru. Sebab apa? Islam semakin berkembang, bila semakin ramai, baginda ataupun wanita-wanita yang dekat belakang ni tak nampak. Macam saya tu pasal jengkir kan. Okey. Mana wanita-wanita Islam semakin berkembang dan wanita-wanita yang belakang ni tak nampak. Wahai Rasulullah, ketika engkau menyampaikan khutbah, kami tidak mampu melihat engkau. Kami tidak mampu melihat jasad engkau, jadi kami hadiahkan engkau mimbar yang baru. Dan pada ketika itu Rasulullah bertukar daripada mihrab yang lama, mimbar yang lama kepada mimbar yang baru. Masa Rasulullah menyampaikan khutbah, terdengar satu tangisan merengek-rengek daripada seorang bayi. Tangisan seperti tangisan seorang bayi. Sahabat Nabi termasuk Nabi terkejut daripada mana datangnya suara tangisan itu. Sedangkan yang berada di situ adalah sahabat-sahabat, orang-orang besar ataupun orang-orang dewasa. Tapi daripada mana datangnya tangisan bayi itu, Rasulullah turun daripada mimbar. Ada 3 anak tangga saja. Yang pada asalnya ada 3 anak tangga. Rasulullah berdiri pada tangga ketiga. Daripada itu Rasulullah turun. Bila turun, Rasulullah pergi ke pahat
pohon tamar tadi yang lama, Rasulullah peluk seakan-akan memujuk. Peluk, usap, belai. Barulah lama kelamaan tangisan bayi tadi semakin menghilang. Semakin menghilang. Kemudian Rasulullah berkata, wahai sahabat, sungguhnya tangisan tadi datang daripada pohon kurma. Di mana pohon kurma itu menangis kerana aku tidak lagi bersandar kepadanya. Dia merasa sangat rindu kepada Rasulullah SAW. Berapa jauh jarak? Tak jauh pun. Tapi meskipun tidak jauh, pohon itu merasakan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Sayangnya kepada Rasulullah SAW. Di mana Bukit Uhud, sebenarnya pohon tamar itu tidak mempunyai akal seperti kita, tapi mampu hadirkan rasa cinta. Tidak mampu bezakan baik dan buruk, tapi mereka ini ada satu sifat sayang cintanya kepada Muhammad bin Abdullah tadi. Selepas Rasulullah pujuk, barulah dia diam dengan pujukan apa? Wahai pohon tamar, aku tawarkan engkau diumumkan. Sama ada engkau nak hidup sehingga hari kiamat, ataupun engkau ingin hidup bersama aku di dalam syurga Allah Taala. Lalu pohon kurma tadi pilih apa? Pilih untuk bersama dengan engkau wahai Rasulullah di dalam syurga Allah Taala. Semoga kita semua dapat masuk bersama-sama dengan Rasulullah SAW dalam syurganya atas sebab kita datang menziarahi baginda Nabi Muhammad SAW. Ada juga tiang-tiang lain seperti tiang Aisyah. Mana tiang Aisyah ini mereka gelarkan sendiri, sahabat-sahabat gelarkan sebab sahabat ada bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, manakah yang mana engkau katakan makbulnya doa? Satu tiang katakan makbulnya doa, Rasulullah tak jawab. Rasulullah tak jawab. Bila sahabat tanya, Rasulullah tak jawab. Sehinggalah mereka ini perasan. Setiap kali Sayyidatina Aisyah masuk ke dalam Raudhah, Sayyidatina Aisyah dekat solat dekat satu tiang. Sebab itulah mereka membuat asumsi ataupun aspek dorang, fikiran dorang. Mereka kata Aisyah selalu solat dekat tiang tu, selalu beribadah, selalu berdoa. Jadi mereka menganggap itulah yang dimasukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang itulah dikatakan yang makbul doa. Ini pandangan para sahabat sahaja. Sebab itulah yang itu diberikan nama tiang Sayyidatina Aisyah. Tapi tidak mengapa, mana-mana tiang sekalipun, saya yakin berjemaah dah masuk dalam Allah. Dan semoga semua doa-doa berjemaah diangkat tanpa ada hisap, tanpa ada halangan, dan terus diangkat oleh Allah Taala dan akan dimakbulkan oleh Allah Taala. Ada juga tiang lain panjang pula sampai tutup. Jelas dah satu tiang lagi boleh Okay, satu tiang lagi iaitu tiang taubat. Di mana seorang sahabat ini Rasulullah utuskan dia untuk beri peringatan kepada orang musuh-musuh. Dia kata bila dia beri salam, bila diberi peringatan ataupun ucapan daripada baginda Nabi dekat musuh ni, dia menambah, tambahkan orang seandainya itu tidak mengikut Islam, kamu semua akan mati. Dia buat isyarat syurga. Jadi mati. Benda ni Nabi tak ajar pun dekat dia. Nabi tak suruh buat pun. Tapi dia pandai-pandai tukar tambah. Dan sebab rasa kesalahan ataupun serba salahnya dalam diri, dia telah mengikat diri dia dekat salah satu tiang. Diikat sebab apa? Nak minta ampun kepada Nabi dan juga Allah SWT. Dia kata kepada sahabat lain, selagi Allah dan Rasulnya tidak mengampunkan aku tidak akan lepaskan ikatan ini. Siapa yang lepaskan dan waktu bila? Isterinya dan juga pada waktu solat saja. Selesai Allah SWT. Selesai daripada waktu solat, barulah lepaskan ikatan. Lepas pada solat, ikat balik. Sebab dia nak tunggu Rasulullah dan Allah ampunkan dia. Kemudian barulah turun ayat bahawa Allah beritahu kat Nabi Muhammad bahawa dia dosanya telah diampunkan. Masa tu ramai sahabat-sahabat lain kerumun nak turunkan dia. Dia kata jangan turunkan aku. Aku tunggu baginda Nabi Muhammad sahaja yang turunkan aku. Nak katanya seorang sahabat yang boleh untuk tambah, kalau kita fikirkan kita bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Rasulullah, dah cukup. Tapi dia rasa bersalah. Dia menambah benda yang kecil je, tapi dia punya bersalah, dosa dia rasa sampai diikat diri dia dekat tiang berhari-hari dalam semata-mata untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, boleh kita teruskan gambar seterusnya. Dan ini semua adalah kawasan Masjid Nabawi. Gambar ni adalah jadi sebab apa imam akan berada di sini. Bila imam berada di sini, makmum takkan lebih daripada imam. Makmum tak ada lebih daripada imam. Jadi gambar-gambar yang belakang ni boleh jadi diorang idea lah. Mana diorang ambil saya pun tak tahu. Ini selepas perubahan zaman ke zaman lah. Benda Ustaz Syah beritahu tadi, kawasan asal tampak Masjid Nabawi kecil je kat kawasan rumah sini Nabi Muhammad SAW. Betul Ustaz Syah? Kawasan sini saja. Boleh setiap zaman tambah. Seandainya terusan tambah lagi, Nabi SAW kata, luas mana masjid aku, semakin bertambah sekalipun, ganjaran dia tetap akan sampai 1000 ganjaran lipat ganda. Dataran tidak dikira sebagai masjid. Sebab seandainya dataran dikira sebagai masjid, kaum wanita yang dalam penguzuran tak boleh masuk. Sebab itulah dalam bas satu saya ada cerita
pahala hanyalah dalam sahaja. Kawasan dataran tidak dikira. Dataran tidak dikira sebab dia memang dalam kawasan masjid tapi tidak dikira sebagai masjid. Masjid dalam masjid Nabawi lepas daripada tipu bazar. Barulah 1000 ganjaran pahala diberikan. Kalau luar pahala jemaah je lah. Pahala solat berjemaah saja. Kalau dalam dapatlah 1000 ganjaran pahala. Yang tu kalau nampak pintu tu tutup. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya sahabatku, titipkan salam buatmu ya Rasulullah. Kubara Bakit ataupun nama asalnya Bakit Al-Gharqad. Yang ini pada asalnya adalah satu taman atau satu kawasan yang terdapat padanya pokok Gharqad. Mungkin pokok Gharqad sekarang ini namanya adalah Kubara Bakit. Macam mana Nabi boleh pilih pada asalnya? Nabi mencari satu kawasan kuburan bagi orang-orang Islam dan lepas Nabi buat keputusan maka Nabi memilih kawasan Al-Gharqad ini ataupun Bakit ini sendiri sebagai kawasan pertama kuburan orang-orang Islam, termasuklah di dalamnya terdapat anak Nabi Abdullah bin Muhammad, anaknya Nabi, yang dikatakan semua isteri-isteri Nabi semuanya berada di dalam ini kecuali Siti Khadijah dan juga Maimun dan sebagainya. Siti Khadijah ini dimakamkan di Ma'ala, beberapa Ma'ala di Kota Mukarramah, dan di dalam yang lain selebihnya selain daripada Khadijah dan Maimun ini semuanya berada di dalam, dan juga termasuk khalifah yang ketiga iaitu Sayyidina Osman ibn semuanya berazam untuk meninggal dan kerana dalam Kubur Bakit ataupun Kubur Bakit ni. Okay, bagi jemaah wanita kalau nak masuk memang one way je lah cara dia. Masuk tak keluar-keluar lah. Yang ni tinggal dalam tu lah. Jemaah lagi kalau nak kan tips dia solat dekat bahagian luar ni. Selepas solat sunat jenazah kan, lepas solat jenazah, solat jenazah tunggu dekat luar sehingga ada bagi yang bawah tu jemaah boleh ikut sampailah ke dalam. InsyaAllah kalau ada rezeki dapat masuk ke dalam. Rasulullah SAW sendiri rajin datang ke Kubur Bakit ini. Setiap malam Rasulullah akan datang kepada Kubur Bakit ini adalah semata-mata untuk berdoa kepada Allah dan minta ampun kepada Allah SWT. Meskipun ada keluarga Nabi yang berada di dalam, isteri Nabi, tapi Rasulullah tidak datang kepada kuburan tersebut. Rasulullah akan pusing satu Kubur Bakit, pusing bagi salam, tegur. Sebab apa? Sebab seandainya kita bagi salam kepada ahli kubur ni, bila kita meninggal, mereka akan kenal kita. Mereka dah kenal kita sebab kita sering beri salam kepada mereka. Itu juga Rasulullah ajarkan kepada kita, rajinkanlah datang ke kubur untuk datangkan satu sifat yang mana keinsafan, taubat, rasa takut pada Allah SWT. Okay? Mana kita fikir pada hari ini, contoh saya tanya diri sendiri, pada hari ini seandainya aku mati, adakah aku bersedia? Tidak. Macam mana nak rasa bersedia ataupun takut untuk tambah amalan ibadat adalah dengan cara jarah kepada kuburan. Hari ini mereka ini telah mati dan mereka berkata dalam Al-Quran, Allah sendiri rakamkan dalam Al-Quran, ya Allah hidupkan kembali ke dalam dunia adalah semata-mata untuk beribadat kepada Dia kata, wahai Allah, kalau boleh hendak hidup kembali dalam dunia sehari ini adalah semata-mata untuk beribadat kepada Allah SWT. Okay? Orang-orang yang meninggal lah. Kerana balik ke kisah ini, Nabi Muhammad sering ziarah pada kuburan Bakit atau kubur bagi mereka ataupun Rasulullah kenal orang-orang dalam kubur. Nabi ziarah juga
keluarga dia sendiri. Tapi pusing satu kuburan baqi, sehinggalah ada satu kisah di mana para sahabat tengok Rasulullah duduk seorang-seorang dekat dalam kuburan baqi, duduk seorang-seorang, tidak senyum dan tidak sedih, muka yang biasa. Lepas tu sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa yang kau fikirkan? Rasulullah kata apa? Sungguhnya aku rindu pada pecinta-pecinta, sungguhnya aku rindu pada kekasih-kekasih aku. Lepas tu sahabat tanya, wahai Rasulullah, bukankah kami ini sahabat kau, bukankah kami ini saudara kau, bukankah kami ini yang mencintai kau? Rasulullah kata, kau semua, kamu semua adalah sahabat-sahabat. Yang aku rindukan saat ini adalah kekasih-kekasih aku, yang mana mereka ini tidak pernah melihat aku, tapi mereka ini sangat mencintai kepada diri aku. Sahabat-sahabat lain, alhamdulillah, mereka direzekikan untuk melihat sendiri jasad dan juga rupa barat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada ketika Nabi berada dalam kuburan baqi tadi, Nabi kata rindu siapa? Mereka yang tidak pernah melihat aku. Jadi siapa? Kita semua. Tapi mereka ini sangat mencintai diri aku. Kita sayang Nabi tak? Setiap hari ingat Nabi tak? Setiap kali bangun tidur, apa yang Nabi ajarkan kita amalkan tidak? Ketahuilah wahai berjemaah, masuk diri saya bercakap, kita semua ini mengamalkan setiap sunnah adalah sebab tidak lain tidak bukan adalah cinta, tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dia juga ingin mendapat syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Dan tadi ada beberapa jemaah yang tanya macam mana pengurusan ataupun cara-cara orang penamat. Saya tak tahu sebab saya tak nak masuk. Tapi adalah keazaman untuk masuk ataupun dimatikan di dalam kota Madinah ini dan ditanamkan di baqi. Mungkin Ustaz Syah kongsikan macam mana urusan-urusan dalam urusan jenazah. Murah-murah. Sama ini warna. Sama warna ini. Alhamdulillah, selesai dah solat fardu Zuhur. Dia ni pemandu sikit, pemandu banyak ah. Okey, dekat sini lepas solat fardu mesti akan ada solat jenazah. Mesti akan ada ganjaran untuk kalau siapa yang solat jenazah akan dapat satu qirat. Satu qirat tu bersamaan dengan tu bukit ataupun gunung. Ada yang sebut gunung, ada yang sebut bukit. Kalau tolak jenazah pula dekat sini akan dapat 2 qirat. Maknanya 2 gunung Uhud. Tak kisahlah solat subuh ke, Zuhur ke, Asar ke, Maghrib ke, Isyak ke, mesti akan ada solat jenazah lepas solat fardu. Cuma kadang-kadang Isyak ni dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Mungkin mutawif bagi tahu mungkin sebab jenazah tu tak sempat dimandikan dan tak sempat dikafankan. So mereka akan postpone untuk solat jenazah tu subuh lah.
ازاي؟ والله هيجي Pemandangan atas Masjid Nabawi. Dalam cantik, atas cantik. Alhamdulillah bulan penuh. Nak shopping boleh shopping dekat kedai 1 rial. Ni kedai 1 rial. So banyak juga kedai kat sini. Di hotel kami, Roof Hotel. Jom kita tengok apa-apa jom Masjid Nabawi. Ni laluan dia lah. So kami punya hotel dia 2 blok lah. Yang ni 1 blok, lepas tu depan ada lagi 1 blok. Tu dah nampak dah Masjid Nabawi. Lebih kurang 100 hingga 150 meter lah. Masa macam 100 meter je. Tapi ni memang ada jual. Nak beli jubah ke, nak beli tasbih, Quran pun ada jual. Ni blok kedua. Blok kedua, lepas tu terus jumpa gate 338 Masjid Nabawi. Ni semua on the way nak pergi semayang Jumaat. Semayang Jumaat di Masjid Nabawi. Pintu 338. So kalau masuk pintu 338 ni, pintu masuk yang tu adalah pintu masuk untuk jemaah perempuan. Jemaah lelaki dia kena masuk belah kanan. Belah kanan tu adalah pintu masuk. Okay, jumpa lagi. Bye. Sekarang ni baru pukul 11.30. Semayang Jumaat, azan pukul 12.30. Tapi ni dah ramai lah. So pintu masuk untuk jemaah lelaki situ lah. Sebenarnya banyak lah, dia ada banyak lagi pintu belah tepi. Cumanya yang ni main entrance untuk jemaah lelaki lah, bahagian belakang.
So jumpa sekejap lagi insyaAllah. Alhamdulillah sempat sembahyang Jumaat dekat bahagian atas lah, bahagian rooftop Masjid Nabawi. Memang penuh lah atas ni. Sekarang dah jam lah nak turun. Dia punya cuaca memang panas. Cumanya dia punya mozaik ni still rasa sejuk. Tak rasa panas langsung. Tapi time ni memang panas lah. Panas. Tapi dia punya mozaik memang sejuk. Semua orang pakai nak turun tempat yang sama. Jam. Jam lah. So kena relax dulu lah. Tu imam-imam Masjid Nabawi baru keluar. Makam Rasulullah ada dekat bawah kubah hijau tu. Ni Masjid Romamah. Ni Masjid Saidina Abu Bakar.
Masjid Quba, naik bagi daripada Masjid Kaum Mama, boleh main ke sini untuk naik bagi. Di balik 20 riyal seorang. Ini ada bagi. Nak cari bawah flyover. Okay, ready anak-anak? Ready anak-anak? Kita nak pergi jalan lain? Driver kita hari ni. Let's go Masjid Quba. Masjid Quba. Masjid Quba, masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW. Masjid ni ganjaran pahala macam kita buat umrah. Sebesar tu kita punya ganjaran pahala kalau kita buat solat sunat. Solat sunat tahiyatul masjid. Macam padang kota, budak siap main bola. Khalas. Nightlife in Madinah. Madinah nightlife. Nah, ini ya. Ini yang nak live malam ni. Sama-sama.
dekat sini, special dia dekat Madinah tau, ada parti buih. Tengok. Oh, Visio. Payung nak tutup. Kota yang tak pernah sunyi selain Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, Kota Madinah Al-Munawwarah.